Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur hadrat Allah yang memberi peluang untuk kita berada bagi menyambung lagi daripada kitab Syarah Syekh Al-Hududi ala As-Sanusiyah. Kita berhenti pada kata muallif وهي العدم والحدوث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وهي العدم والحدوث وطروء العدم. Dan ia yakni sifat mustahil itu ialah adam, tiada, yang lawan bagi wujud, wal hudutsu, baharu, yang lawan bagi qidam, wa turuul adami, mendatangi tiada, mendatangi oleh ketiadaan, yang lawan bagi sifat baqa. Qala asy-syarih rahimahullah, al-adamu naqidul wujud. Kata musannif rahimahullah, adam tu naqidul wujud, lawan bagi wujud. Walaysa bididdin, bukan did. Maka kita kena recall balik, kena murajaah balik perbezaan muqabalah. Muqabalah ni ialah lawanan. Lawanan sesuatu dengan sesuatu ini di sisi ulama kalam, mereka membagikan kepada beberapa bentuk. Kalau lawan perkara yang ada dengan ada dipanggil diddan. Did ni atau diddan ni dua lawanan yang kedua-duanya ada. Seperti putih, satu sifat yang ada. Putih lawannya hitam, hitam pun satu sifat yang ada. Jadi lawanan antara putih hitam ni dipanggil diddan. Dan ada lawanan yang kategori naqid. Dua yang berlawanan secara ini dipanggil naqidan. Naqid yang berlawanan antara sesuatu dan juga penafiannya. Lawanan antara sesuatu dan penafian dia dipanggil sebagai naqid. Contoh kita kata putih. Naqid bagi putih apa dia? Naqid bagi putih tidak putih. Dengan kita mendatangkan harah nafi. Naqid bagi abyad la abyad, naqid bagi bayad la bayad. Faham? Kemudian ada satu yang dinamakan lawan dari segi adam malakah. Adam malakah. Adam malakah ini ialah lawanan perkara yang menerima ada dan menerima tidak ada.
ma min sya'nihi an yaqbalahu, sesuatu yang boleh menerima ada ataupun tak ada. Contoh kita kata buta dan celak. Buta lawan celak, nisbah kepada manusia. Buta dan celak nisbah kepada manusia. Maka kita kata Zaid buta, lawannya celak. Lawanan antara dua itu pada diri Zaid dan diri manusia lah. Buta dan celak pada nisbah manusia itu lawanan adam malakah. Kerana sifat celak itu sifat yang ada, malakah satu sifat. Adam penafian sifat itu daripada sesuatu yang boleh menerima bersifat. Macam Zaid tadi, dia boleh menerima dia itu melihat, dia boleh menerima sifat melihat, tapi dia buta. Dia buta. Maka lawan antara sesuatu dengan yang boleh menerima, sabit dan lawanan dipanggil lawan sebagai adam malakah. Lain dengan dinding. Dinding tak boleh kita kata celik dan buta, sebab dinding laisa sya'nihi an yaqbalahuma, dia bukan sesuatu yang menerima bersifat dengan celik dan buta. Faham celik dan buta tak ada. Orang kata dinding ni buta, tak betul. Dinding ini celik, dinding ini nampak. Sebab apa? Sebab dia bukan menerima sifat tersebut. Jadi adam malakah ni dia sebenarnya khusus kepada perkara-perkara yang menerima bersifat dengan satu atau lawannya. Dan yang ketiga dia panggil taqabul al-mutadhayifain. Mutadhayifain ni yang bersandaran. Ini lawanan yang difaham dengan dengan disandarkan kepada satu lagi. Lawan yang dipaham dengan disandarkan kepada satu lagi. Contoh anak dengan ayah. Anak lawannya ayah. Maka nak tahu anak, faham anak itu dengan bahawa dia ada ayah. Faham ayah dengan bahawa dia ada anak. Dia tak boleh faham berasingan. Jadi lawanan yang difahami dengan disandarkan kepada satu lagi ini dipanggil taqabul al-mutadhayifaini. Jadi ini pembahagian di sisi ulama ahli mantiq. Mereka membagi kepada empat. Dah sebagaimana disebut dalam syarah sebelum ni lah. Dan di sisi ulama usul, yang mana sebelum ini kata wahadha, dia kata apa? Hadha istilah wa hadha istilahu usuliyin. Usuliyin zahir maksud usulnya usul fiqh lah. Cumanya muhasyi kita boleh muhasyi kita kata ada andaian juga yang dimaksudkannya ulama usuluddin. Tapi secara jelasnya wa hadha istilahul usuliyin merujuk kepada usul fiqh lah. Sebab ulama usul tidak bincang panjang. Dia lawan benda ada tak ada, lepas tu lawan antara nakik gitu lah. Perbincangan dari segi pengklasifikasian dan pengkategorian yang banyak ni, itu perbincangan dalam ilmu mantik. Kerana mungkin perlu untuk tujuannya dalam masalah qiyas, dalam masalah nak menentukan natijah bagi sesuatu, dalam masalah akas, gitu je lah. Jadi dari segi kepentingan tu maknanya dua sajalah, naqid dan juga did. Okey. Jadi yang pertama ialah Adam. Adam ni naqidul wujud, lawan bagi wujud. Walaysa bididdin, bukan dia did. Kalau kita buka kamus, Adam itu ialah lawan wujud, tapi dia bukan lawan. Sebab kita tak faham istilah naqid dengan did. Sebab itu setiap daripada ilmu dia ada istilah dia ada penggunaan dia. Itu mengaji dengan ahli, kena mengaji dengan orang yang dalam bidang dia. Barulah kita tidak mudah-mudah. Awak tulis dan chat GPT, tak tahu tak tahu tulis mana. Cuba translate this
sentences atau sentence itu Malay ataupun English ke ikutlah, tulis bahasa Arab, Arabik tu Malay ke, tengok dia tulis mana tak tahu lah. Cuba test lah, check GPT faham tu. Maknanya check GPT dia faham tu, dia telah telah menginstall atau telah ada maklumat tentang perbahasan multi ni. Ya. Jadi nakik Adam ni nakik wujud, dia bukan jin. Kemudian musannif mendatangkan idrab bali tahqiq. Bahkan bukan nakik juga kata, bahkan bali tahqiq, pandangan yang haknya, pandangan yang betul benarnya, annahu musawin li naqidil wujud, dia menyamai bagi nakik, bagi wujud. Faham dia bukan nakik, dia menyamai nakik bagi wujud. Boleh faham tak ni? Tak faham? Tak faham tu tulis ya. Sik baik letak tu. Ni ambil kamera ni. Okey. Wujud nakik dia apa wujud? Nakik bagi wujud apa dia? La wujud. La wujud ni sama dengan Adam. Jadi Adam ni bukan nakik, dia menyamai bagi nakik. Mudah ya. Faham tak? Sekejap je. Adam dia bukan nakik, dia menyamai bagi nakik. Nakik yang sebenarnya ialah la wujud. Nakik yang sebenar ialah la wujud, bukannya Adam. Faham jadi sebab itu musannif rahimahullahu taala mengatakan qaul yang tahqiqnya Adam ni nak musawin lin naqid namanya, yang menyamai bagi nakik. Kerana nakik yang sebenar bagi wujud la wujud. La wujud makna apa? Adam lah. Jadi penggunaan Adam itu, ia bukan lafaz nakid bagi wujud, tetapi dia menyamai makna atau makna yang menyamai, lafaz yang menyamai bagi lafaz la wujud. Boleh? Wal hudutsu, dan juga al huduts baharu. Naqidul qidam, lawan kepada qidam. Wa kadza naqidul qidam. Naqidu al-qidam. Betul ke tak naqid qidam? Betul ke tak? Kita dah buat dah, tak ada contoh. Betul ke tidak? Hudud itu naqid bagi qidam. Macam mana Adam? Adam tu adakah dia Adam pula apa ni? Hudus itu. Adakah hudus itu naqid bagi qidam? Naqid bagi qidam. Okey. Tengok. Jadi hudus naqid qidam. Betul ke tak? Jawapannya berdasarkan istilah yang kita gunakan kurang tepat lah. Kurang tepat sebagaimana yang atas juga. Bali tahqiq annahu musawin li naqidil wujud, kan di sini kalau patutnya hudus, naqid dia la hudus. Naqid dia la hudus. Okey. Dah ni macam mana kita kata? Hak ni qidam hudus ini ialah musawin li naqidil qidam, menyamai bagi naqid bagi qidam. Qidam
lawannya hudus. Patutnya qidam, lawannya la qidam. La qidam tu makna hudus. Boleh. La qidam, tidak qidam maknanya baharu. Hudus, baharu tu menyamai bagi la qidam. Wa kadza turuwul adam. Demikianlah juga turuwul adam. Turuwul adam, mendatangi ketiadaan. Naqidul baqa, lawan kepada baqa. Lawan kepada baqa ke? Tak. Sepatutnya nak naqid bagi baqa ialah la baqa. Tetapi la baqa itu dia turuhul adam menyamai dengan la baqa. La baqa makna tidak baqa. Baqa ni makna kekal. Wujud yang mustamir, wujud yang berterusan. Lawannya makna wujud tu putus. Wujud dia tu habis. Makna la baqa, tidak baqa. Yang juga kita boleh sebut sebagai turuhul adam, mendatangi oleh tiada. Ada, tiba-tiba tak ada. Mendatangi oleh tidak ada. Jadi turuhul adam pun termasuk daripada musawin linaqidil baqa. Okay? Lianna al-qidama. Kalau kita tengok dalam hasyiah panjang lagi lah. Pertamanya perbincangan tentang hudud itu, kalau kita nak datangkan dengan makna mana, ataupun perbincangan tentang baqa. Baqa ada dengan makna hudud tadi, dengan makna yang hakiki ke, dengan makna yang majazi ke, itu tak apalah, itu kita biar kediam. Nak tengok tak boleh tengok dalam rakaman syarah Hasyiah Syarqawi. Baik, kita faham konsepnya lawan, dan lawan ini dia dipanggil sebagai musawin lin naqid. Kenapa lawanan bagi sifat-sifat itu sedemikian? Lianna al-qidama, kerana qidam ialah ibaratun an nafyil adamis sabiqi lil wujud. Qidam itu ibarat ni makna faham dan reti, kefahaman tentang ternafinya ketiadaan yang mendahului wujud. Ketiadaan yang mendahului wujud, sesuatu yang wujud yang sebelumnya tak ada. Ketiadaan itu orang panggil apa dia? Ketiadaan tak ada sebelum ada. Dia ada, kemudian adanya itu kalau didahului oleh tiada, dia tak kidam lah. Jadi kidam tu ada yang sebelumnya tidak didahului oleh tiada, maka kidam namanya. Kidam tu faham, kefahaman ataupun ibarat daripada ternafinya adam sabiq. Makhluk ini ada sekarang ni. Sebelum makhluk ini ada, dia didahului oleh tiada. Tiada itu kita panggil sebagai adam sabiq. Adam sabiq. Ternafi adam sabiq dengan makna ada itu tidak ada permulaan dan tidak didahului oleh tiada, itu dipanggil kidam. Wal hudutsa, dan ay wali annal hudutsa ibaratun anit tajdidi ba'da adamin, kerana hudus itu ibarat daripada tajdid, baharu. Ibaratun an tajdid. Kata muhasyi al-aula anit tajaddud lah moleknya. Anit tajdid ay anit tajaddud, daripada berlaku baharu tu. Hudus itu ibarat daripada tajdid ba'da adam, selepas daripada tiada. Jadi baharu tu apa? Selepas tak ada, dia ada. Keberlakuan dan berlaku setelah daripada tak ada tu dipanggil sebagai hudus. Fayastalzimu, maka melazim, fayastalzimu sabqal adami, lazim oleh baharu itu
sabqal adami, oleh terdahulu akan Adam. Mana? Mendahului Adam. Bila sebut baharu maknanya didahului oleh Adam, didahului oleh tiada. Lil wujud, bagi kewujudan itu. Wa nahwu hadza. Okey, dan seumpama ini. Dia kata hudus itu yastalzimu sabqal adam, melazimkan bahawa terdahulu oleh tiada. Wa nahwu hadza sabqal adami lil wujud. Wa nahwi hadza wa nahwa hadza, dan seumpamanya lah. Wal baqa'u, dan baqa' itu ibaratun an nafyil adamil lahiqi lil wujud, ibarat daripada ternafi adam yang mendatang bagi wujud. Baqa' ni apa? Baqa' ni kekal. Apa makna kekal? Ternafi ketiadaan yang mari selepas ada. Bila dah ada, ada itu kalau didahului oleh ketiadaan yang mendatang, kita panggil sebagai adam lahik. Adam lahik ni ketiadaan yang mari kemudian selepas ada. Dia ada, tiba-tiba tak ada. Tidak ada, itu kita panggil adam lahik. Ternafi adam lahik itu, itulah makna baqa'. Jadi baqa' wal baqa'u ibaratun an nafil adamil lahiqi lil wujudi. Okey. Boleh? Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa turuul adam. Okey, sekarang ni baqa' itu lawannya turuul adam. Apa makna turuul adam? Wa huwal fana, iaitu fana. Kita panggil mendatangi oleh ketiadaan ni, kita panggil fana juga. Fana. Apa makna fana? Ibaratun, ialah ibarat, ibaratun an thubutil adam al-lahiqi lil wujud. Faham daripada adanya adam yang mendatang bagi wujud. Bila sesuatu tu ada, tiba-tiba tidak ada, maka tu sesuatu tu kita kata dia fana. Apa makna fana? Mari ketiadaan selepas daripada ada. Okey. Wattaqabulu, dan lawanan baina thubuti wan nafi, antara pensabitan dan penafian. Lawan antara sesuatu yang diisbatkan, sesuatu yang dinafikan, tanaqudun, namanya tanaqud lah. Sebab itu dia termasuk daripada apa nama ini, muqtab wa taqabul, lawanan naqidain, lawanan perkara yang naqid. Ya. Okey. Jadi secara umum lah. Perbahasan panjang memang ada lagi lah, diulas lagi. Adakah tepat kita kata naqid ni? Itu boleh tengok dalam hasyiah nanti. Okey. Tapi secara zahirnya dia lawan yang isbat dan nafi, kita panggil lawanan dari segi aspek tanaqud. Kemudian kata muallif rahimahullah, wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al-aliyatu qadran minal faraghi. Mumathalah, menyamai bagi yang baharu itu, gambarannya dengan bahawa ada ia jirim. Apa maknanya? Iaitu mengambil oleh zat Tuhan yang maha tinggi satu qadar daripada ruang. Au yakuna aradan yakumu bil jirmi, atau ada Tuhan itu arad, sifat yang ada pada jirim. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau Tuhan itu duduk pada satu pihak bagi jirim. Au lahu huwa jihatun, atau ada bagi Tuhan itu pihak, ada arah.
au yataqayyada bimakan, ataupun dia terikat dengan tempat, au zamanin, atau dengan masa, au tattasifu dhatuhu al-aliyatu bil hawadithi, atau bersifat zat Tuhan yang maha tinggi dengan sifat-sifat baharu, au yattasifa bis-sighari, atau bersifat Tuhan dengan kecil, awil kibari, atau besar, au tattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkam, atau bersifat dengan tujuan dan matlamat pada perbuatan dan hukum-hukumnya. Nampak? Jadi itu panjang ni, kita kena bincang satu-satu. Baik. Dapat itu matan Aqidah As-Sughra, matan Imam Sanusi. Jadi dalam mumatsalah ini penting, kerana mumatsalah ni ialah huraian bagi konsep yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Mukhalafah, di mukhalafah, lawan bagi mukhalafah tu mumatsalah. Jadi setelah dibincangkan mukhalafah pada perbincangan sifat wajib, sifat mustahil ni ialah dibincangkan mumatsalah. Bila kita nak kata sesuatu tu berlawanan dengan sesuatu, jadi kita kena tahulah aspek persamaan dia. Jika ada persamaan, maka dia tidak lagi berlawanan. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ikhlas, laisa wa huwa walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu yang sama dengannya sesuatu. Dan dalam ayat laisa kamitslihi syai', tidak menyamai Allah oleh sesuatu. Maka mukhalafah tersebut dalam perbincangan sifat wajib dah sebut masuk pada mumasalah yang menjadi lawan bagi mukhalafah. Di sini biasa dibincang panjang. Kenapa? Kerana al-asya'u bi adadadiha tatabayyan. Perkara itu dia akan jadi lebih jelas kalau kita bawa datang lawan dia. Kita bawa datang lawan dia. Seperti kita kata apa nama ni, dinding masjid ini putih. Putih, tak ada hitam, tak ada warna lain langsung. Putih, tidak ada warna lain langsung. Jadi kita nafikan warna lain, maknanya putih betul-betul lah. Kalau kita kata dinding masjid putih, mungkin ada yang putih itu ada calik-calik atau ada campuran warna lain, ataupun ada dah putih yang tidak betul-betul putih, putih ke arah kekuningan. Tapi bila kata putih, tak ada warna lain dah, putih seputih-putihnya, maka bila kita datangkan lawan itu, dia akan jadi makna itu lebih dalam dan lebih kemas. Okey. Sekarang ni mumatsalah yang sifat mustahil ialah bersama Tuhan dengan makhluk, Apakah bentuk persamaan? Ini yang dihuraikan oleh ulama-ulama kita, yang mana perkara ini tidak diterima oleh sebahagian daripada salafiyah atau pseudo salafi inilah. Pada mereka nafi mesti secara ijmal, kerana Allah tidak memperincikan penafian. Allah dalam ayat Quran, Allah mengumumkan penafian dan tidak memperincikannya. Umum macam mana? Laisa kamitslihi syai', Tuhan tak sama. Tak sama kok mana? Sebahagian kata mereka. Jadi kita tak boleh nak menafikan benda yang Tuhan tidak nafi, sebagaimana kita tidak boleh mengisbatkan perkara yang Tuhan tak isbat. Faham? Jadi dalam kaedah isbat, maklum sepakat ahli sunnah dengan golongan Wahabi ni ataupun pseudo salafi ni sama je. Kita tidak mengisbatkan kecuali sesuatu yang Tuhan isbat. Tak boleh kita nak kata Tuhan ni sifat gini kecuali Allah Ta'ala isbat diri. Cuma dalam masalah nafi ada perbezaan. Mereka pun kata sebagaimana kita tidak mengisbatkan kecuali apa yang Tuhan isbat, kita tidak nafikan kecuali sebagaimana Tuhan nafi.
Jadi mereka tidak memperincikan. Mereka tidak memperincikan. Tapi yang menjadi masalah apabila perincian tersebut tidak dinafikan dan tidak diisbatkan, membawa kepada syubhah pengisbatan. Okey. Macam mana? Itu kata mereka. Okay, apa jawapan kita? Kita kena tahu juga. Jawabnya pertamanya dari segi kaedah, bila ayat Al-Quran syarak menafikan penyerupaan secara umum, laisa kamithlihi syai'un, laisa kamithlihi, ka haraf tashbih, mithil haraf tashbih, dua tashbih sebagai memberi makna takkid. Syai'un jumlah yang didahului oleh nafi dan datang dengan nakirah. An-nakiratu ba'da nafi ta'ummu. Nakirah yang duduk selepas penafian memberi makna umum. Tak datang ke kelas seorang pun, tak datang, tak nafi, seorang pun nakirah. Makna apa? Tak ada seorang mari kelas. Lain kita kata tidak ada, kita kata dalam kelas tiada seorang. Dalam kelas tiada seorang. Tak ada seorang. Boleh jadi ada ramai. Seorang tak ada. Tiada seorang dalam kelas. Tiada seorang dalam kelas. Boleh jadi ada ramai orang dalam kelas. Tapi tidak ada dalam kelas, tidak ada yang hadir seorang pun. Ada. Lam yahdur ila darsi ahadun. Penafian kemudian nakirah. Memberi makna umum. Makna tak ada seorang. Tidak ada seorang pun yang hadir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Tuhan seorang pun. An-nakirah ba'da nafi ta'um. Nakirah yang duduk selepas nafi umum. Okey. Kemudian ayat ini umum. Maka bila umum, masuklah segala perkara-perkara yang cabang dalam umum. Bila umum maknanya yang khusus masuk dalam umum lah. Bila kata Tuhan tak sama dengan makhluk, segala bentuk persamaan itu ternafi. Salaf ataupun bukan salaf lah, sudur salafi ni, wahabi ni, mereka kata kita sebut umum je lah. Ni Tuhan tak kata ayat Quran, tak ada Tuhan kata dia tu tak berjihad, tak ada kata dia itu tidak bertempat, tak ada kata dia itu tidak beranggota. Contoh. Jadi kita tak payah nafi. Tak perlu kita nafi. Kita sebut umum je. Apa bahayanya? Bahayanya bila datang ayat-ayat mutasyabihat, mereka dengan mudah mengisbat tanpa melihat bahawa pengisbatan tu membawa kepada penafian mukhalafah. Bila ada ayat-ayat yang mana mutasyabihat, ada pemaknaan yang menyerupai makhluk, dengan mudah mereka terima walhal ayat itu bertentangan dengan kaedah mukhalafah yang ada pada ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat ni seakan-akan menafikan ayat Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Akhirnya terpaksa mereka keluar jalan dengan menafikan mengetahui kaifiat saja. Menafikan mengetahui, nafyul ilmi bil kaifiyah. Yang tu mereka kata tangan lah, tapi tangan guana hak tu Tuhan tahu. Adalah guana-guana bagi tangan tu, adalah kaifiat bagi tangan, tapi kaifiat tu Tuhan, tangan Tuhan tu Tuhan je tahu. Ini juga membawa kepada tak selesai masalah
tanzih, masih ada penyerupaan dengan makhluk. Nanti kalau kita sampai di sini, kita akan, kalau saya ingat, kita akan sebutlah lebih detail nanti. Faham Jadi ahli sunnah bila ayat Al-Quran syarak menyatakan penafian menyamai makhluk secara umum, maka kita nafi secara khusus itu sesuai kerana penafian Tuhan itu umum, kerana yang khusus telah masuk dalam umum. Tak salah. Bahkan dia menegaskan bagi makna keumuman menyalahi Tuhan bagi sekalian makhluk. Itu dari segi hujah akli lah. Bila kita nafi khusus, kita istimma bahawa penafian itu umum, maka yang khusus pun termasuk dalam yang umum. Bila kita kata tak ada orang dalam kelas, maknanya orang tu pelajar ke, orang itu staf pensyarah ke, orang itu tukang staf perbersihan ke, orang itu pengawal ke, tak ada orang dalam kelas, tak ada orang langsung dalam kelas. Makna apa? Manusia jenis mana? Pelajar ke, guru ke, siapa-siapa ke, tak ada orang. Nampak? Orang lain boleh jadi ada. Anjing ke, kucing ke, cicak boleh jadi ada. Tapi jenis orang, bila kita nafi yang umum, maka yang khusus masuk sekali. Faham? Yang keduanya, kalau kita lihat kepada kepada nas syarak itu sendiri. Kita lihat kepada nas syarak itu sendiri. Tidakkah Allah Ta'ala sebagaimana dia menafikan penyerupaan secara umum, dia menafikan penyerupaan secara khusus? Mana bukti? Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Beranak tu sifat khusus bagi makhluk. Beranak dan diperanakkan sifat khusus bagi makhluk. Dah kata golongan-golongan Y tadi, Y pula W. Golongan-golongan ini dia kata Tuhan hanya menafi secara umum. Tak ada. Dalam Quran Allah Ta'ala juga menafi secara khusus. Lam yalid wa lam yulad. Wiladah, beranak dan diperanakkan ni sifat khusus makhluk. Dah Tuhan nafi juga. Maknanya tidak salah kita menafikan secara khusus. Faham Tidak salah kita menafikan secara khusus. Okey. Apa lagi? Bila Nabi SAW lagi contoh lain lagi dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak kena Tuhan akan sifat mengantuk dan juga tidur. Allah Ta'ala nafi khusus, nafi sifat mengantuk dan sifat tidur. Tuhan nafi secara khusus tu. Jadi tak betul lah bahawa syarak tidak suruh kita nafi khusus. Nampak tak? Lagi apa lagi? Dalam hadis Nabi SAW, kisah antara kisah sebab nuzul surah Al-Ikhlas. Datang orang bertanya Nabi, antara riwayat kata Yahudi, antara riwayat kata musyrikin Makkah. Ya Muhammad, siflana rabbak amin dhahabin huwa am nuhas. Muhammad cerita tentang Tuhan kamu daripada emas ke, daripada tembaga ke? Bila Tuhan nafi bagi soalan. Jawab itu dia menepati soalan. Maknanya apa? Maknanya pertanyaan tentang khusus sifat itu boleh. Maka penafian yang umum tu kena kepada khusus juga. Sebab itu kita dapati para ulama, atau kita tengok akidah, kitab akidah yang atas jalanan salaf yang betul, contohnya akidah At-Tahawiyah. Tidakkah dalam itu Imam Tahawi sendiri menafikan laisa lahu haddun, dan tidak ada bagi Tuhan had. Penafian had ini, walaisa lahu jihatun kasairil mubtada'at,
dan tidak ada baginya jihah-jihah pihak-pihak seperti makhluk-makhluk yang ada ini. Tidakkah Imam Tahawi sendiri yang di kalangan salaf, akidah Tahawiyah ni, orang salafi pun mengaku mereka ikut salah, tapi dalam setengah-setengah tempat mereka syarah ikut sendiri. Hak tak setuju dengan pandangan Imam Tahawi, dia hurah ikut cara fahaman sendiri. Dan Imam Tahawi yang salaf ni sendiri menafikan secara khusus perkara-perkara yang menyerupai makhluk ini, walhal perkara itu tidak ada nas ataupun disebut jelas dalam syarak. Maka di situ jalanan yang dibawa oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan menglafikan secara detail penyerupaan Allah dengan makhluk ini tidak salah dan betul, dan itulah jalanan salaf. Cuma sebahagiannya mungkin tidak dijelaskan atau didetailkan pada kurung salaf kerana benda itu tidak timbul iskal, tidak timbul permasalahan. Maka mungkin mereka tidak sebut istilah-istilah jauhar atau arak. Istilah jauhar, istilah arak, yang mana mungkin istilah itu tidak masyhur pada zaman tersebut, maka ulama salah tak sebut. Itu je masalah. Tetapi hakikatnya mereka menafikan segala penyerupaan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama dia kata bi ayyakuna jirman, dengan bahawa Allah Taala itu jirim. Apa makna jirim? Ay ta'khudhu dhatuhul aliyatu, iaitu mengambil oleh zat Tuhan qadra minal fara, dia ambil satu kadar daripada ruang. Ini antara makna kita kata makna jirim lah. Jirim tu sesuatu yang mengambil ruang, sesuatu yang memenuhi ruang. Sesuatu yang memenuhi ruang. Okey. Makna dia apa? Bertepak lah. Dengan bahasa mudah, dia ada tepat. Bila dia memenuhi ruang, makna dia ada tepat. Boleh tepat kita, tempat antum. Tak, antum ni jirim. Kenapa? Kita ni jirim kenapa? Kerana kita, wujud kita pada dalam lingkungan kita ni. Kita ada ni, kita dalam kita dimensi tempat. Ada jirim mesti dalam dimensi tempat, kita panggil dimensi lah, atau dalam ruang. Dia tidak ada kalau jirim tak bertepat. Itu apa nama ni, kita kira tempat dengan makna ni lah, tak berlaku lah. Sebab apa? Sebab dia itu, jirim itu hakikatnya yang mengambil ruang. Dia ada ruang. Ruangnya apa? Diri dia itulah. Okey, jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Apa bentuk tak sama? Kerana makhluk ini jirim. Jadi ulama ahli kalam dia kaji. Sebab kita nak tahu ketidakbersamaan sesuatu dengan sesuatu, kita tengok salah satu lah. Betul tak? Kita nak tahu A dengan B ni sama tak sama. Caranya kita kena tahu kedua-duanya. Boleh tak? Kita nak tahu berbeza tu, kita tahu dua-dua. A ni apa sifat, B apa sifat. Kita tahu perbezaan. Kalau kita tak mampu tahu kedua-duanya, kita mampu tahu salah satu, boleh tahu beza tak? Contoh kita kata A tak sama dengan B, A tak sama langsung dengan B. Kita tak tahu A, kita tahu B je. Tak apa dah. Sekurang-kurangnya bila kita tahu sifat B, kita tahulah bahawa A ni tak sama dengan B. Tapi kalau kita tak tahu dua-dua, tak boleh nak perbezaan lah. Ni orang tak mengaji, Tuhan pun tak kenal, makhluk pun tak kenal. Tak mengaji akidah. Jadi tak tahu Tuhan dengan makhluk sama tak tahu. Ni tak memang tak boleh tahu perbezaan lah. Bila kita kata nak tahu beza tu, kena paling kurang tahu salah satu. Jadi kita nak tahu Tuhan, hakikat Tuhan ni kita tak mampu tahu. Kita tak mampu tahu. Jadi macam mana kita mampu tahu makhluk? Kerana makhluk ni kita dan juga alam yang boleh kita kaji, yang boleh kita capai dengan panca indera kita. Maka ulama-ulama kalam kajilah apa sifat makhluk ni. Sifat zati, sifat-sifat yang mana ada pada diri dia. Benda makhluk ni guana ciri-ciri dia. Maka makhluk ni ciri paling jelas dia ialah jirim.
Sama ada jirim atau arak nantilah kalau jenis benda tu dia jenis jirim. Maka bila jirim, apa makna jirim? Jirim ni sesuatu mengambil ruang. Maka bila tahu gitu, tahulah bahawa Allah bukan jirim. Lagi, apa makna Tuhan bukan jirim? Justru Allah tidak mengambil ruang, Allah tidak bertempat. Jadi mukhalafah lil hawadith ini menafikan al-jirmiyata, jirmiyah, dan juga wal aradiyah, menafikan al-jirmiyata wal aradiyata walawazimahuma, dan yang melazimi bagi keduanya. Bila kata Tuhan tak sama dengan makhluk, menafikan keadaan Tuhan tu jirim dan keadaan Tuhan itu arad, dan yang melazimi bagi sifat jirim dan sifat arad. Menafikan al-jirmiyata wal aradiyata walawazimahuma. Boleh. Maka yang pertama ialah kalau sama dengan makhluk, macam mana? Dengan bahawa Tuhan tu jirim juga. Apa makna Tuhan tu jirim? Tuhan, zat Tuhan tu ada tepat daripada ruang. Sebab itu orang pengajian melalui ahli sunnah wal jamaah sifat 20 ni tak akan jadi pemahaman yang mengarut. Kalau tidak, ia akan bawa pemahaman yang mengarut, yang terpaksa akal ni dipaksa terima, walaupun kalau fikir mula macam tak boleh nak terima. Itu yang terjadi kepada mereka-mereka yang berpahaman dengan tidak fahaman ahli sunnah. Ada? Bila letak Tuhan tu ada tepat, lepas tu tepatnya di mana? Sebab mesti kalau ada ni mesti bertempat, dia kata. Ni orang Wahabi ni. Dia kata bila ada mesti bertempat. Kalau tak bertempat ni tak ada. Kalau awak tak ada dalam masjid, tak ada luar masjid, ada tak awak? Saya tanya, awak tak ada dalam masjid, luar masjid pun tak ada. Ada mana? Ada tak? Cari kat mana lagi? Kat mana lagi? Dalam masjid tak ada, luar masjid ada. Kat mana lagi ada? Asrama? Asrama luar masjid lah. Eropah luar masjid. Kutub Utara luar masjid. Langit ke-7 luar masjid. 7 tala bumi luar masjid. Dalam masjid, luar masjid. Luar masjid tu segala benda luar masjid lah. Jadi bila awak tidak ada di dalam masjid, tidak ada luar masjid, awak tak ada lah. Nampak tak? Jadi makhluk sebab apa? Sebab kewujudan makhluk dia terikat dengan tahayyus, dengan bertempat. Jadi mereka bila meletakkan Tuhan tu mesti wujudnya bertempat, dia kata komang Tuhan. Makhluk ada tempat, Tuhan tak ada tempat. Ada macam dengar tu. Tu menarik kat tu. Dia kata sementara makhluk ada tempat, takkan Tuhan tak ada tempat? Dia boleh kiyah gitu pula. Jadi tempat Tuhan tentu tempat yang maha tinggi, tempat yang hebat. Jadi ini pemikiran akan bawa kepada akhirnya terpaksa menerima perkara yang pada pemikiran akal yang waras pelik. Dia duduk di atas pada arasy, kemudian pada 1/3 malam tu turun pula ke dunia, kemudian dia datang, kemudian 1/3 malam ni berlaku di banyak tempat dalam dunia. Tak secara gila-gila lah. Malam kan masa ni kan bergerak. Dan bila dengan Nabi Musa berlaku munajat di Tur Sina. Jadi macam mana kita nak faham turun atas naik ke macam mana? Mereka kata jangan fikirlah tu, terima je. Tengok, mereka telah memaksa akal menerima perkara yang nak dipersoalkan, jangan bersoal. Inilah dia keimanan, dia kata. Menerima perkara yang tidak boleh diterima oleh akal. Masalahnya awal lagi telah masalah pada pemahaman makna wujud Tuhan. Mereka mengikat wujud Tuhan tu dengan bertempat.
Sebab apa? Sebab otak mereka masih menganggap bahawa wujud itu mesti berkait dengan tempat. Sebab apa? Sebab mereka kias pada makhluk. Kias pada makhluk ni, makhluk ada mesti bertempat. Kalau Tuhan ada tak ada tempat, maknanya Tuhan tak ada. Kerana makhluk, kalau kita kata tak ada di sini, tak ada di sana, tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada depan, tak ada belakang, tak ada di dalam, tak ada di luar, maknanya tak ada. Kalau Tuhan gitu, maknanya Tuhan tak ada. Mereka telah mengkiaskan Tuhan dengan makhluk. Dalam kaedah dia panggil qiyasul ghaib ala syahid. Mengkiaskan yang ghaib atas yang syahid, ini tak dipakai di sini. Ini batil, tak betul. Dan macam mana? Kita tak boleh faham wujud Tuhan tu dalam konteks tempat. Kerana kita kena faham tempat tu apa. Tempat itu ialah makhluk Tuhan juga. Kalau kita kata atas bawah, atas bawah ni terjadi apabila ada ni makhluk Tuhan ni. Ada bumi, ada langit, ada arash, ada kolam, ada laut, ada bukit. Baru boleh kita nak kata atas bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tak? Baru boleh kita kata ada jihah, ada pihak. Bila adanya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu dengan sesuatu lain. Ni. Dah, atas, bawah, depan, belakang. Kalau sesuatu tu tidak ada boleh kita pasangkan dengan yang lain, dia bertunggalan, kita tak boleh nak katakan bertempat nisbah pada hak lain. Okay. Jadi alam yang keseluruhan ini, yang kita kata alam ini dan tempat itu berada dalam alam ini, tempat tu berada dalam alam ni. Mereka kata dah, Tuhan bukan tempat dalam alam, Tuhan tempat luar alam. Tempat luar alam masih penisbahan tu pada alam. Dia luar pada alam, maknanya ada alam, dia duduk luar. Tengok, masih ada nisbah tempat walaupun kata luar pada alam. Ba'inun min khalqihi, dia faham dengan makna luar pada alam. Alam, Tuhan luar. Dah tidakkah nak kata luar tu kena ada alam? Nak kata sesuatu tu di luar, mesti ada alam untuk dinisbahkan luar daripada alam. Allah Subhanahu Wa Taala, wujud Tuhan qadim, wujud yang azali. Wujud dia ada sedia kala tanpa ada alam sebelum ni. Semasa Allah tak cipta apa-apa, semasa wujud secara bertunggalan dengan ahadiyahnya, dengan keesaan dan ketunggalannya, dia semata-mata yang ada. Dan masa tu kita nak kata mana? Nak kata ada tempat? Tergantung di awang-awangan. Tak boleh. Tergantung di awang-awangan. Tempat lagi tu. Jadi kita tak boleh nak menisbahkan tempat pada Tuhan. Jadi dimensi tempat dan juga masa nanti. Dan masa ialah wujud kerana adanya makhluk. Allah Ta'ala, wujud Tuhan tidak terikat dengan makhluk, maka kewujudan Tuhan tidak boleh dinisbahkan dan dikaitkan dengan tempat. Payah tak nak faham? Tak payah bagi orang yang kata Tuhan ni bukan macam makhluk. Bagi orang yang boleh membezakan makhluk dan boleh membezakan Tuhan. Bahkan itu menunjukkan keagungan Tuhan, mana kita percaya Allah wujud tanpa berkait dengan makhluk yang layak dengan dia. Barulah nama Tuhan. Tak? Sebab dia tak ada kait dengan makhluk pun. Makhluk tak ada, makhluk ada, tetaplah dia sedemikian sejak azali dan selama-lama. Azalan wa abada. Nampak tak? Ini kita nak tanamkan perasaan keagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kena akidah betul. Kalau duk faham duk atas Tuhan. Lepas tu besar pula. Macam ada pendakwah daripada daripada besuk tu kan, orang Arab yang duduk Malaysia tu, besar pula. Lepas tu Tuhan mari, lepas tu kita ikut belakang Tuhan pula. Benda ni cerita kartun benda ke banyak sangat tengok cerita Avenger ke, banyak tengok Netflix ke. Jadi otak ni tak boleh nak fikir secara betul. Kita kena asingkan kefahaman dan kena faham betul-betul konsep tanzih pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekadar tu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Ada soalan?
Live ada soalan tak? Tak ada Mana? Sini ada soalan tak? Tak ada, sekadar itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.